Selamat datang ke Cikgu Syam Algebra TV, CSA TV. Kita bincangkan pembeli ubah. Pembeli ubah adalah satu kuantiti atau nombor yang tidak diketahui nilainya dan disebut sebagai unknown dalam matematik ataupun unknown value. Mana nilainya nilai boleh berubah-ubah ataupun tetap. Jadi unknown ini boleh dikuali oleh A, E, O, U atau huruf vokal, dan juga boleh dikuali oleh huruf konsonan A, B, C, D dan seterusnya. Yang paling popular digunakan huruf kecil X dan Y di dalam buku teks ataupun dalam pelajaran matematik. Mari kita tengok contoh ini. Seramai 1556 murid SMK Serendah pergi ke sekolah menaiki bas. Okey, pembeli ubahannya adalah bilangan pelajar ataupun murid, boleh diwakili oleh X. Kedua, maka jawapannya seramai X murid SMK Serendah pergi ke sekolah menaiki bas. Kedua, Hamid menjual dalam anggaran 2,000 buku setiap bulan. Maka pembeli ubahannya adalah bilangan buku yang boleh berubah-ubah. Tak semestinya nilainya akan tetap setiap bulan bila menjual buku. Dan dia boleh diwakili oleh sebagai T. Maka Ahmed menjual Y buku setiap bulan. 3. Encik Hafiz menyimpan 200 bulan di akaunnya. Perubahannya adalah sejumlah wang RM dan diwakili oleh D. Maka Encik Hafiz menyimpan RMD sebulan di akaunnya. Keempat, pelajar itu pergi ke sekolah dari rumah sejauh 30 km. Maka boleh ubahnya adalah jarak dalam kilometer dan boleh diukur oleh Y. Sebenarnya, jadi jawapannya pelajar itu pergi ke rumah dari sekolah ke rumah sejauh Y km. Akhirnya seorang harus mentelaah pelajarannya sekurang-kurangnya 1 jam dalam sehari. Jadi perubahannya ada 2 di sini, bilangan jam dan hari. Dan boleh diwakili oleh P dan Q. Maka seorang harus mentelaah pelajarannya sekurang-kurangnya P jam dalam Q sehari atau Q hari. So, ini kita akan bincang tentang perbezaan antara pembeli ubah dan objek. Salam sejahtera. Hari ini Cikgu Syam nak bincangkan ukapan algebra. Ukapan algebra sangat-sangat penting. Topik yang sangat-sangat penting untuk pelajar selesaikan dalam soalan matematik. Hampir 1/3 daripada soalan-soalan, khususnya soalan dalam SPM, memerlukan penyelesaian kaedah algebra. Kita akan masuk memula pembeli ubah. Pembeli ubah ialah satu kuantiti yang belum diketahui nilainya, sebarang nombor. Jadi kuantitinya mungkin boleh 10, boleh 5, boleh 6, boleh 10 liter, 8 liter, 7 liter. Jadi pembeli ubah ini mewakili
sesuatu nombor atau nilai. Maka boleh diwakili nombor itu dengan huruf. Huruf seperti A, B, C, D, X ataupun P. Jadi, cuba kita selesaikan soalan-soalan ini. Ahmad membawa duit belanja RM7 sehari. Jadi, kita carikan pembeli ubah soalan ini. Di pembeli ubahnya adalah RM7. Daripada RM7 ini, kita ubahkan menjadi huruf. Maka pembeli ubah ini boleh diwakili oleh huruf X atau Y atau Z. Jadi kita tak semestinya letakkan X sahaja. Di mana soalan-soalan selalunya diwakili oleh X. Tapi dia boleh diwakili oleh P, Q atau T selagi dia adalah huruf. Jadi ayat ini boleh kita ubah, Ahmad membawa duit belanja X sehari. Soalan 2, seorang ahli sukan berlatih dengan berlari jarak 7 km setiap minggu. Jadi pembeli ubahannya adalah jarak 7 km. Daripada jarak 7 km itu kita boleh tukar atau kita wakilkan dengan huruf P. Huruf P. Maka ayat itu kita boleh ubah, seorang ahli sukan berlatih dengan berlari jarak P ataupun P kilometer setiap minggu. Seterusnya, soalan 2, Bank Affin memberi 9% kadar faedah simpanan setiap tahun. Jadi pembeli ubahnya 9%. Kuantitinya 9%, kita boleh tukar jadi pembeli ubah. Jadi ayat ni kita boleh tukar 9% itu menjadi R. Bank Affin memberi R kadar faedah simpanan setiap tahun. Suri rumah membeli 10 kg sayur bayam setiap bulan untuk keperluan dapurnya. Jadi, suri rumah membeli T sayur bayam setiap bulan untuk keperluan dapurnya. Tapi pada soalan ini kita tahu pembeli ubahnya adalah tetap, itu 10 kg. Mungkin suri rumah ini tidak membeli secara tetap atau berubah ikut keperluan seisi rumahnya. Mungkin boleh bertukar menjadi 5 kg untuk bulan Januari, bulan Februari mungkin 3 kg dan bulan-bulan seterusnya mungkin akan bertambah. Maka pembeli rumahnya akan berubah-ubah. Tapi bagi kes soalan ini, pembeli ubahnya adalah tetap. Pembeli ubahnya adalah tetap. Kes soalan 5, pemandu teksi menggunakan beberapa liter sehari mengikut rumah pelanggan. Di pelanggan kita ini kita boleh letak 2G ni pelanggan. Jadi kita boleh ubah, pembeli ubahnya adalah berapa liter sehari. Maka pemandu teksi menggunakan Y sehari mengikut jarak rumah pelanggan. Apa yang kita boleh lihat daripada soalan ini, pelajar? Adakah pembeli ubahnya tetap ataupun berubah? Cuba pelajar jawab. Jadi, pembeli ubahnya adalah berubah-ubah. Mungkin pelanggannya adalah jauh. Mungkin satu hari itu rumah pelanggannya adalah sangat dekat. Jadi memerlukan berapa liter sahaja. Mungkin 1 liter, 2 liter. Kalau lebih jauh mungkin pakai sampai 5 liter.
maka pembeli ubahnya adalah berubah-ubah. Okay, mari kita cuba soalan latihan 2 ini. Nyatakan pembeli ubah setiap soalan nilai tetap atau nilai berubah. Di Ahmad membawa duit belanja RM7 sehari. Maka pembeli ubah ni, soalan 1 ini adalah pembeli ubah nilai tetap. Seterusnya soalan 2, seorang ahli sukan berlatih dengan jarak berlari 7 km setiap minggu. Maka pembeli ubahnya adalah apa? Tetap. Dia akan berlari 7 km setiap minggu, tidak berubah. Bank Affin memberi 9% kadar faedah simpanan setiap tahun. Jadi, apa jawapannya? Nilai tetap dan nilai berubah pelajar. Jadi, nilainya adalah nilai tetap. Si rumah membeli 10 kg sayur bayam setiap bulan. Soalan yang kita bincang tadi, dan nilainya adalah tetap. Pandu teksi menggunakan berapa liter sehari mengikut jarak rumah pelanggan. Maka jawapannya boleh ubah nilai yang berubah. Sekian, terima kasih. CSA TV, Cikgu Syam Algebra TV yang mengkongsikan topik ukapan algebra bahagian 3, objek lawan pembeli ubah. Jadi kita boleh kategorikan objek dan pembeli ubah. Objek, contohnya pelajar, pembeli ubah bilangan buku. Itunya objek kereta, boleh ubah jumlah pelajar. Objek teksi, boleh ubah spanduk petrol. Objek penjual, boleh ubah jumlah berat. Jadi objek kita boleh wakili sebarang huruf, konsonan ataupun huruf vowel, iaitu huruf besar H, T, X dan Y. Pembeli ubah pula boleh diwakili oleh huruf kecil, konsonan, atau huruf A, E, I, O, U, iaitu H, T, X dan Y. Okey, kita bincang soalan ini. Pelajar bernama Jihon membaca buku 5 buah buku sehari. Maka pelajar bernama Jihon membaca H buah buku sehari. Jadi pembeli ubahnya adalah jumlah 5 buah buku dan boleh diwakili oleh H. Kapasiti kereta itu boleh memuatkan 8 pelajar dalam satu-satu masa. Kapasiti kereta itu boleh memuatkan T pelajar dalam satu-satu masa. Seterusnya, taksi biru itu menggunakan purata isi padu petrol 5 liter sehari. Taksi X itu menggunakan purata isi padu petrol X liter sehari. Seterusnya, penjual daging itu menjual 300 kg daging seminggu. Y itu menjual Y daging seminggu. Kita cuba buat latihan ini. Asnah mempunyai R koleksi buku dari negara H. Maka objeknya adalah pelajar. Apa dia pelajar? Pembeli ubahnya adalah R, objek adalah H. Huruf besar H. Sebuah kotak P mengandungi R kasut merah dan S kasut biru. Mengandungi
sebuah kotak P mengelilingi mungkin 100 kasut merah dan 100 kasut biru. Kepoliobahannya R dan S, objek adalah P. Gerak M menjual A apam hijau dan B kuih puding. Kepoliobahannya adalah A dan P, objeknya adalah M. Itu juga ahli sukan K memenangi H pingat emas atau beberapa pingat emas dan beberapa pingat perak dan mungkin 200, tak mungkin 200, mungkin 2 pingat gangsa. Maka boleh ubah adalah HIJ dan objek adalah K. Mungkin ahli sukan K itu boleh diwakili oleh ahli sukan lompat jauh ataupun dari berpagar. Latihan 2, jadi pelajar boleh cuba. Untuk pelajar P3 boleh cuba soalan ini. Untuk pelajar-pelajar P3 KSSM dan untuk pelajar-pelajar SPM boleh ulang kaji. Boleh tulis ataupun boleh isi di ruang komen jawapannya, dan ada sebarang persoalan tentang soalan ini boleh tulis di ruang komen. Terima kasih. Salam sejahtera warga CSA TV. Hari ini kita bincangkan sebutan algebra dengan ukapan algebra. Sebutan algebra lawan ukapan algebra. Pertamanya, kita lihat dulu perbezaan sebutan algebra dan ukapan algebra. Sebutan algebra mempunyai nombor. Itu juga ukapan algebra juga mempunyai nombor. Sebutan algebra juga mempunyai pemboleh ubah. Sebagaimana ukapan algebra juga pemboleh ubah. Namun, ukapan algebra mempunyai tanda-tanda operasi tambah dan tolak. Di mana tambah dan tolak ini menggabungkan sebutan-sebutan algebra. Contoh. Baik, contoh sebutan algebra adalah seperti 7x, 2y, apa lagi yang terbayang di fikiran pelajar? Negatif 5.7t ataupun 5z, 6z, 2p. Bagaimanapun, ukapan algebra pula sebaliknya paling kurang mempunyai dua sebutan algebra dipisahkan dengan tambah atau tolak. Seperti 2x campur y, 3a tolak 2b tambah 9c, dan 5p tolak 6q.
Bagaimana kita bandingkan dengan persamaan linear ungkapan algebra ini? Contoh, persamaan linear lawan ungkapan algebra. Kita tengok persamaan linear seperti mana. 2x campur y sama dengan 8. Jadi persamaan linear punya sama dengan. Kadang ungkapan algebra punya 2x campur y sahaja. Tidak punya persamaan. Dan juga persamaan linear punya 3a tolak 2b tambah 9c sama dengan 13. Namun ungkapan algebra mempunyai 3a tolak 2b tambah 9c tanpa persamaan. Dan juga persamaan linear punya 5b tolak 6q sama dengan kosong. Manakala ungkapan algebra hanya 5p tolak 6q saja ungkapannya. Bagaimana dengan ketersamaan linear? Sama juga persamaan itu kita boleh tukar dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Seterusnya, kita pergi contoh soalan. Kena pasti ungkapan algebra bagi setiap soalan di bawah. 9x, 3y, 8, x campur 5, 10 tolak 6, 5r tolak 6s tambah 2. Baik, kita kategorikan, kita kumpulkan ungkapan algebra ini dengan sebutan algebra. Sebutan algebra. Okey, soalan tadi 9x sebagai sebutan algebra, 3y, 8 juga boleh dikategorikan sebagai sebutan algebra walaupun tidak ada pun boleh ubah. Begitu juga dengan 10 tolak 6 tidak punya pun boleh ubah. Juga ungkapan algebra x campur 5 boleh ungkapan algebra 5r tolak 6s tambah 2 adalah ungkapan algebra. Soalnya, kita pasti bilangan sebutan algebra dalam setiap ungkapan algebra di bawah. X campur 6y tambah 1, 7r tambah 6s tambah t tolak 9. Dan 4p tambah 6 tolak 8q tambah p tambah 1. Mari kita selesaikan. Jadi punya 3, x 1, 6, y tambah 1. Ada 3, b 7r tambah 6s dan seterusnya punya 4. Dan C ada berapa pelajar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebutan algebra ini. Walaupun ada yang sama seperti 4P dengan P. Ada di 5. Okey, mari kita buat latihan untuk uji kefahaman kita. Kena pasti ungkapan algebra bagi setiap soalan di bawah. Manakah ungkapan algebra? 4. Adakah 4 ada ungkapan algebra? Bagaimana S tambah T? Adakah ungkapan algebra? 0 tambah B, 3 tambah 7, 4 tolak L, P tolak 3Q tambah 2. Mana perlu aja? Cuba fikir sikit.
Ya, warga CSATV, ungkapan algebra apabila dipisahkan dengan operasi tambah atau tolak atau arimetrik tambah atau tolak, iaitu S tambah T kosong tambah B, bagaimana 3 tambah 7, bukan ungkapan algebra, nanti ada pun boleh ubah. P tolak L adalah ungkapan algebra, di mana ini adalah L, huruf kecil L, bukannya 1. Begitu dengan F, ada ungkapan algebra dengan 3 bilangan sebutan algebra. Okey, mari kita buat latihan ini. Kenapa sih bilangan sebutan algebra dan setiap ungkapan algebra di bawah? Cuba pelajar fikir sikit macam mana, berapa X campur 6Y ni. Ni ada 2. Bagaimana dengan 9J tolak K tambah 1? Ada T, 3. B tu dengan C ada berapa? 3M campur 6 tolak 4N tambah M tambah 6. Ya, ada 5 ke 6, 5. 3M 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebutan. Baik. Harap yang baru terjumpa CSATV ini, sila tekan butang subscribe dan loceng supaya tidak tertinggal sebarang pemberitahuan. Sebab selepas video ini kita nak bincangkan iaitu pemudahkan dan menyelesaikan soalan ungkapan algebra. Salam sejahtera. Pada kali ini, CSTV nak bincangkan bukan ungkapan algebra, cara permudahkan. Pertamanya, kita kena tahu hukum dan patang larang untuk memudahkan ungkapan algebra. Pertama, kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Kedua, operasi tambah atau tolak berkali bagi pemboleh ubah yang sama kita akan lakukan. Dan akhirnya, tanda positif atau tanda negatif di depan setiap pemboleh ubah atau perkali itu dibawa bersama. Mari kita memudahkan sama ungkapan algebra. 3H campur H, 4A campur A, 6H tolak 9H.
7P tolak 7P, negatif 2R tambah 7R, dan negatif 9W tolak 3W. 3X campur X yang sama pemilih ubah, kita boleh mudahkan menjadi 4X 4A tambah A yang sama pemilih ubah, boleh mudahkan 5A. 6H tolak 9H, kita akan dapat mudahkan jadi 3H. Lepas kita lihat nombor 9 adalah lebih besar daripada 6, dan di sebelah atas ataupun di depannya adalah negatif, maka kita akan jadikan dia negatif 3H. 7P tolak 7P, sifar, negatif 2R tambah 7R, kita akan dapat 5R. Lihat 7, di depan 7 tandanya adalah positif, dan 7 adalah nombor yang besar daripada 2, maka kita akan dapat positif 5R ataupun 5R. Akhirnya negatif 9W tolak 3W, kita akan dapat 12W. Kalau kita tambah negatif, sebab negatif tambah negatif, kita akan dapat negatif, maka dapat 12W. Untuk pemudahkan berlainan ukapan algebra, 1 tambah 4Y tambah 5 tolak 3Y, 2 tambah 7A tambah A tolak 1, dan seterusnya. Kita mudahkan soalan 1. Jadi kita kumpulkan mula-mula hukum untuk mudahkan ukapan berlainan ukapan algebra. 5, kita bawa sekali ke depan, kumpulkan dengan 1 ataupun constant 1 dengan constant 5, kita bawa tanda constant yang depan itu bersama-sama, maka kita dapat 1 tambah 5 tambah 4Y tambah 3Y. Jadi kita akan dapat 1 tambah 5, 6 konstantnya, dan pemilih ubah yang sama, 4Y tolak 3Y dapat 1Y. Dan kita tulis Y sahaja. Seterusnya, 2 tambah 7A tambah A tolak 1, kita bawa 1 dengan tandanya ke depan untuk kita kumpulkan dengan pemilih ubah yang sama atau constant dengan constant. Sebelum video-video sebelumnya, kita telah lihat bahawa constant adalah nombor yang tiada pemilih ubah, dan perkali adalah satu nombor yang ada pemilih ubah di sebelahnya. Maka 2 tolak 1 tambah 7A tambah A, kita akan dapat 2 tolak 1, 1, 7A tambah A, 8A. Maka kita akan mudahkan apabila pemilih ubah yang sama. Tidak boleh berlainan pemilih ubah untuk kita mudahkan. Jadi setakat kita dapat 1 tambah 8A sahaja. Seterusnya, kita bawa ke depan untuk kita kumpulkan dengan 4P. Maka kita dapat 4P tolak 3P tambah 3Q tambah Q. Maka kita dapat P tambah 6Q. Yang keempat,
Bawa negatif R sekali, tanda yang di depannya itu kita kumpulkan dengan negatif 3R. Maka kita dapat negatif 3R tolak R tolak 7S tambah 2S. Maka kita dapat negatif tambah negatif, kita akan dapat negatif 4R. Negatif 7S tambah 2S, kita akan dapat 5S. Kita tengok tanda negatif berada di pada nombor yang paling besar dalam pemboleh ubah itu, pemboleh ubah S itu, maka kita akan dapat negatif 5S. Kita dapat akhirnya negatif 4R tolak 5S. Yang kelima, bahawa positif yang di depan 8H tu bersama-sama 8H ke depan atau bersama-sama kita kumpulkan dengan 7H untuk kita permudahkan. Jadi 7H tambah 8H tambah 2K tolak 3K, kita akan dapat 15H. 2K tolak 3K, kita akan dapat 1. Negatif berada di pada nombor yang paling besar, maka kita akan tambah negatif di depan K. Jadi negatif K. Jawapannya 5H tolak K. Dan akhirnya untuk pembudakan berlainan ungkapan algebra ini, kita bawa atau kumpulkan 9V bersama tandanya yang di depan untuk kita kumpulkan dengan 8V. Sebelum kita mudahkan, 8V tolak 9V tambah W tolak 3W. Okey, kita dapat negatif V tolak 2W. Sebenarnya latihan, mari kita buat sama-sama untuk uji kefahaman pelajar. Pemudahkan sama ungkapan algebra. X tambah X, dia akan dapat 2X. 2A tambah A, ya semestinya kita dapat 3A. Bagaimana dengan 3J tolak 6J? Bila tolak, kita akan dapat kurang nombornya 3J. Lepas tu kita lihat tanda tolak atau negatif berada di nombor yang paling besar, maka kita akan tambah negatif. Kita dapat 3J sebab negatif berada di nombor besar, 6 berbanding 3, kita akan letak negatif. Sebenarnya penubah yang sama, kita mudahkan P tolak P ataupun 1P tolak 1P, kita dapat kosong. Seterusnya, negatif 4S tambah 9S, maksudnya itu 9S tambah 9S, kita tolakkan dengan 4S, kita akan dapat 5S. Positif berada di nombor yang paling besar, itu 9, maka kita akan letak di depannya positif. Maka positif 5R, atau kita tulis 5R sahaja. Maksudnya, negatif tambah negatif, kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif 11W. Latihan seterusnya, kita mudahkan mari kita selesaikan latihan pemudahkan berlainan ungkapan algebra ini. Soalan 1. Apakah jawapannya? 2 ditambah dengan 4, 6. 7X tolak dengan 2X, kita dapat 5X. Kedua, 5 tolak 8 berapa?
Kita dapat negatif 3 tambah 5B ataupun 5B tolak 3. Yang ketiga, 5F tolak F, kita dapat 4F tambah 4G. Yang keempat, negatif 7M tolak M, negatif 8M tambah N. Kelima, 6P tambah 2P, kita akan dapat 8P. Q tolak dengan 9Q, kita akan dapat negatif 8Q. Akhirnya, 7V tolak 8V, kita akan dapat negatif 1V ataupun negatif B. 3W tolak dengan 5W, kita akan dapat negatif 2W. Untuk video seterusnya, kita akan bincangkan untuk menyelesaikan soalan tentang ungkapan algebrah ni. Bagaimana kita nak selesaikan dengan satu ayat perkataan dan kita akan tafsirkan perkataan itu ke ungkapan algebrah. Sekian. Tekan like dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Penyelesaian masalah bagi soalan KBATS topik ungkapan algebra. Langkah-langkah kita perlu lakukan sebelum menyelesaikan masalah soalan-soalan KBATS ini. Langkah pertama, memahami masalah dan mengumpul maklumat. Langkah kedua, menentukan cara penyelesaian atau strategi. 3, melaksanakan cara penyelesaian itu. Dan akhirnya, menyemak jawapan. Selesaikan setiap soalan di bawah bagi operasi tambah. Seorang pelajar membeli sebatang pembaris dengan harga RM X campur 2 dan sebatang pen dengan harga RM X campur Y. Apakah jumlah harga yang dibeli oleh pelajar itu dan sebutan X dan Y? Penyelesaian masalah 1. Memahami dan mengumpulkan maklumat di mana diberi RMX campur 2 dan RMX campur Y. Dan apakah jumlah harga dalam sebutan X dan Y?
kita rancang penyelesaiannya. Langkah 2, kita akan buat operasi tambah. Langkah ketiga, jumlah harga X campur 2 tambah X campur Y. Kumpulkan formula yang sama untuk kita beroperasi tambah. Langkah keempat, kita semak jawapan. Kedua, rajah di bawah menunjukkan padang sekolah berbentuk segi empat tepat dengan sisi panjangnya 5x campur 2 meter dan lebarnya 3x meter. Jika seorang pelajar berlari mengelilingi padang itu dalam satu pusingan, cari jarak pelajar itu berlari dalam sebutan X. Penyelesaiannya, langkah 1, diberi 5x campur 2 meter dan 3x meter sebagai sisinya. Maka kita boleh tafsirkan cari perimeter segi empat dalam sebutan X. Langkah kedua, kita rancang iaitu operasi tambah. Langkah ketiga, perimeter 5x campur 2 panjang tambah lebarnya 3x tambah panjangnya 5x campur 2 tambah lebarnya 3x. Maka pelajar itu berlari sejauh 16x campur 4 meter. Kita boleh kurungkan 16x campur 4 dengan unit meter. Seterusnya, harga sebuah buku tulis adalah RMA dan harga sebuah buku graf adalah lebih RM5 daripada sebuah buku tulis. Aman telah membeli 2 buku tulis dan 3 buah buku graf. Berapa jumlah wang perlu dibayar olehnya? Penyelesaiannya, langkah 1, diberi harga sebuah buku tulis RM8 dan harga sebuah buku graf RM5 lebih daripada buku tulis. Cari jumlah harga 2 buku tulis dan 3 buku graf dibelinya. Langkah kedua, kita akan buat operasi tambah. Langkah ketiga, kita laksanakan. Maka jalan kerjanya 2 buku, kita akan darab 2 buku dengan A, harganya buku graf RM5 lebih daripada A, maka kita A tambah 5. Tambahkan A tambah 5. Didarabkan dengan 3 buku.
Maka 2A tambah, kita kembangkan 3A dan kita kembangkan 3 darab 5. Dapat 3A tambah 15. Maka jumlah harga 2A campur 3A campur 15. Kita perolehi 5A campur 15. Maka harga jumlah buku RM 5A campur 15. Maka pelajar boleh cuba soalan-soalan seperti ini di mana-mana buku rujukan seperti buku Sespadi atau buku-buku daripada syarikat seperti Pelangi untuk kita buat latihan lagi dan lagi. Untuk video seterusnya, bahagian 8, kita akan bincangkan tentang ungkapan algebra yang mempunyai 2 pembeli ubah atau lebih daripada 2 pembeli ubah.